Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Oktober 2023 bersama saya Pia and Nadia. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad hadir di Muktamar PAS ke-69 yang berlangsung di Shah Alam hari ini. Ketibaan Dr. Mahathir yang sebelum ini adalah Presiden UMNO dan dianggap seteru ketat PAS disambut laungan takbir oleh perwakilan. Kehadiran kali pertamanya ke Muktamar PAS itu diumumkan oleh Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan. Beliau hadir sebagai tetamu pada majlis perasmian Muktamar oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Hadir sama adalah Pengerusi Perikatan Nasional PN Merangkap Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang pernah memecat Dr. Mahathir daripada parti itu. Mereka kemudiannya ditempatkan di pentas Muktamar bersama pemimpin PAS lain. Sebelum ini, Dr. Mahathir hanya tampil di pentas PAS ketika ceramah parti itu semasa kempen pilihan raya negeri Ogos lalu. Pada muktamar kali ini, Dr. Mahathir yang berpakaian serba hitam serta bersongkok. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengarahkan anggota parti itu menarik undi bukan Islam pula setelah berjaya menguasai sokongan Melayu. Beliau berkata demikian dalam ucapan dasar sempena Muktamar Tahunan PAS di Shah Alam hari ini. Kita sudah berjaya menarik sokongan pengundi Melayu Islam dan PRU ke-15. Maka usaha penting dan berat yang mesti dilakukan adalah menarik sokongan pengundi bukan Islam dan bukan Melayu dalam PRU-16. Dalam masa yang sama, meningkatkan kepahaman politik orang Melayu Islam yang sangat baik. Perkara ini penting untuk dibincangkan dan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, tersusun dan bijaksana. Hadi mengakui bedah siasat PAS mendapati bahawa mereka lemah dalam menarik sokongan bukan Melayu. Susulan itu katanya PAS dan PN tidak mendapat bilangan gabungan kerusi yang belum mencukupi untuk membentuk kerajaan. Berita seterusnya, UMNO kembali dibersihkan jika PAS menyertai kerajaan perpaduan, kata Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki. Kata Ashraf, sekiranya kerjasama itu menjadi realiti, tiada lagi fatwa mengkafir atau menyesatkan mana-mana pihak, terutama terhadap parti yang berbeza ideologi. Dalam satu kenyataan di Facebooknya hari ini, kata Ashraf, jika PAS menyertai kerajaan, parti seperti UMNO, Amanah dan PKR tidak lagi dilabel penjilat DAP, kafir dan sebagainya. Beliau mengulas ucapan Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man pada Muktamar Pemuda PAS kemarin yang membayangkan parti itu akan kembali menjadi sebahagian parti memerintah Putrajaya tidak lama lagi. Bagaimanapun, Ashraf percaya penyertaan PAS akan meredakan bahang politik negara. Katanya ini akan memberi tumpuan kepada pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memulihkan ekonomi negara selain meningkatkan kualiti hidup rakyat. Hal ini kerana, kata Ashraf, tiada lagi politik fitnah, politik tomahan, politik adu domba yang merugikan dan memudaratkan. Sementara itu, Presiden PAS Hadi Awang menepis desas-desus bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad akan dinamakan sebagai calon PN bagi PRK Parlimen Kemaman. Hadi memaklumkan PN belum memuktamadkan calonnya dan Dr. Mahathir tiada dalam senarai itu. Dr. Mahathir akan dicalonkan? Tidak, lain tidak. Tak menasabahlah, biar kena timbulkan biar menasabahlah. Dalam pada itu, pada sidang media selepas perasmian Muktamar PAS itu, Hadi menolak kemungkinan parti itu akan menyertai kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Abdullah Hadi berkata demikian bagi mengulas kenyataan Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki. Ashraf menyifatkan PAS akan menyucikan parti-parti dalam kerajaan perpaduan dan pimpinannya sekiranya hal itu menjadi kenyataan. Kamu boleh lihat kerajaan Pakatan Harapan siapa dalam dia cuci macam mana. Banduan pun ada, bekas rasuah pun ada, masih kluster mahkamah pun ada. Macam mana kami nak ikut? Kalau kita nak bersihkan Najib, tak boleh masuk dalam tuan Najib. Kita duduk di luar tak boleh. Kita ke perkembangan berikutnya. Ahli Parlimen Gerik Fatul Huzair Ayub mengesahkan meletak jawatan Setiausaha Bahagian Bersatu Gerik. Beliau memaklumkan perkara tersebut menerusi satu kenyataan hari ini.
Fatul memaklumkan keputusan itu dibuat kerana beliau sebelum ini dilantik ke jawatan itu oleh pemangku Ketua Bahagian Bersatu Gerik Muhammad Rizal Abdul Razak yang turut meletak jawatan pada 1 Oktober lalu. Fatul menyifatkan perkembangan ini sebagai hal dalaman parti dan tidak wajar dikaitkan dengan kedudukannya sebagai seorang wakil rakyat Perikatan Nasional PN. Fatul menegaskan khidmatnya sebagai ahli parlimen bagi PN kekal dan tidak sesekali akan berundur daripada barisan pembangkang maupun menyatakan sokongan kepada kerajaan hari ini. Menurutnya, kenyataan itu dibuat berikutan timbul pelbagai spekulasi ekoran peletakan jawatannya pada 6 Oktober lalu sebagai Setiausaha Bahagian Bersatu Gerik. 2 minggu lalu, media melaporkan ahli parlimen PN Kuala Kangsar mewakili Bersatu Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid mengisytiharkan sokongan terhadap kerajaan diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kira-kira 1,500 penunjuk perasaan berarak dari Jalan Tun Razak menuju ke Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur tengah hari tadi. Ini bagi menunjukkan solidariti mereka dengan rakyat Palestin dan mengutuk Israel atas pencerobohannya terhadap Gaza. Perhimpunan bermula kira-kira 2 petang selepas solat Jumaat di Menara Tabung Haji dan disertai ramai tokoh berpengaruh termasuk ahli politik terkemuka dan pemimpin NGO. Antara yang berucap untuk menunjukkan sokongan mereka kepada rakyat Palestin termasuk bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dan Presiden Pejuang Mukhris Mahathir. Ini adalah satu kezaliman luar biasa apabila Israel menyerang hospital yang mana ini ditegak dalam undang-undang antarabangsa, tetapi pihak Amerika dan Britain dan beberapa negara Eropah yang lain menyokong serangan terhadap hospital di Gaza ini. Ini bermakna bahawa mereka juga tergolong dalam kumpulan teroris dan sudah tentu mereka yang menyerang hospital semasa perang adalah teroris. Para peserta perhimpunan melaungkan banyak slogan semasa perarakan untuk menunjukkan kemarahan mereka terhadap Israel kerana menyerang hospital yang membunuh ratusan mangsa beberapa hari lalu. Dalam pada itu, Polis Kuala Lumpur meningkatkan kawalan keselamatan di Pejabat Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. Ia susulan beberapa siri perhimpunan diadakan di hadapan bangunan kedutaan terbabit. Ketua Polis Kuala Lumpur Alauddin Abdul Majid berkata, menjadi tugas pihaknya untuk menjamin keselamatan semua pihak termasuk pihak kedutaan ES dan kedutaan lain yang beribu pejabat di ibu negara. Beliau berkata demikian diminta mengulas beberapa siri perhimpunan yang diadakan di ibu negara termasuk di hadapan bangunan kedutaan AS bagi menyatakan sokongan kepada Palestin dan membantah serangan Israel. Alauddin berkata pihaknya menyedari banyak pihak kini gairah mengadakan pelbagai himpunan bantahan susulan konflik yang berlaku di Gaza. Susulan itu, beliau berkata, pihaknya menasihatkan penganjur dan peserta yang terbabit dalam perhimpunan itu mematuhi undang-undang negara dan segala peraturan yang dikuatkuasakan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.